Hai, Assalamualaikum semua. To all Liverpool fans dan Liverpool fans around the world. Saya kembali kali ini untuk membuat YouTube untuk kita ulas game dan juga semua Liverpool punya persembahan untuk musim 2022 dan 2023. Manakan semuanya telah pun selesai apabila UEFA Champions League final telah pun berlalu dengan menyaksikan kemenangan pada Manchester City. Tapi dengan selesainya final tersebut, jadi kita terus kerja untuk kita buat review untuk musim Liverpool untuk musim 2022 dan 2023, which we know already what happened kan. Tapi kali ini kita nak tengok apakah performance Liverpool pada musim lepas. The first thing kita nak cerita adalah pembelian Liverpool. Pada mulanya kita kehilangan Sadio Mane, iaitu number 10 kita kepada Bayern Munich di awal-awal musim. Dan juga Liverpool terpaksa mencari pengganti dan pembelian Darwin Núñez. Darwin Núñez daripada Benfica, di mana Liverpool membeli dengan harga yang agak tinggi lah. Saya rasa dalam 90 million atau 85 million lah, lebih kurang macam tu. Dan ia sebagai pengganti Sadio Mane ataupun Origi, sebab dia memakai nombor 27 di Liverpool. Jadi one of the pembelian yang pertama kita Liverpool adalah Darwin Núñez. Kedua adalah pembelian daripada pemain muda, iaitu Fabio Carvalho ni daripada Fulham, dan dia seorang midfield tetapi dia agak muda. Jadi itulah satu pembelian Klopp mungkin untuk masa depan Liverpool. Okey, itu Fabio Carvalho. Dan kedua adalah Kevin Ramsey yang dikatakan sebagai backup untuk Trent, right back. Dan pembelian yang terakhir, bukan pembelian lah, bagi saya adalah loan daripada Barcelona, iaitu Arthur Miller. Okey. Di sini kita nak tengok persembahan keempat player-player yang Liverpool beli. Baik. Jadi kita mulalah start musim, kita terus kepada permulaan pertama kita adalah Community Shield. Community Shield adalah perlawanan pertama Liverpool untuk musim ini. Liverpool sebagai juara FA Cup dan Man City pula sebagai juara Liga bertembung untuk mendapatkan Community Shield. Community Shield ini. Jadi pada mulanya persembahan Liverpool ketika tu, Liverpool berjaya menjaringkan gol pertama dengan kemenangan dengan jaringan pertama daripada Trent Alexander-Arnold, iaitu gol yang cantik daripada jarak jauh. Trent Alexander-Arnold satu, Liverpool mendahului untuk 1-0. Kemudian half time Liverpool kedudukan 1-0. Tetapi second half akibat kelalaian, jadi Liverpool tiba-tiba Man City berdaya melahirkan gol melalui Alvarez dengan 1-1. Kedudukan 1-1 kemudian selepas itu. Jadi Liverpool agak terkilan lah kerana gol daripada Alvarez tu dikira, kerana dikatakan pada mulanya disangkakan offside. Namun VAR mengesahkan gol Alvarez tersebut, jadi kedudukan 1-1. Dan step up Liverpool masukkan Darwin Núñez. Tapi pada mulanya Liverpool mendapat attack, dan Liverpool mendapat gol kedua menerusi penalti, kerana pemain Manchester City terkena tangan Rodrigo. Saya rasa sama ada Rodrigo ataupun Cancelo, di mana VAR mengesahkan bahawa terkena tangan player Man City, dan Mo Salah step up untuk mendapatkan penalti. Liverpool mendapat penalti, dan with no mistake Mo Salah berjaya menjaringkan gol kedua untuk Liverpool. Jadi Liverpool leading untuk 2-1 untuk Community Shield. Dan Liverpool mengesahkan kejuaraan Community Shield apabila Darwin Núñez berjaya menanduk masuk dengan gayanya untuk Liverpool memenangi Community Shield ini dengan putusan penuh lah 3-1. Baik.
tahniah pada Liverpool yang berjaya memenangi Community Shield since 2007. Jadi ini mana dengan kemenangan kompetisi ini, Jurgen Klopp telah memenangi semua silverware untuk Liverpool pada sepanjang kerjaya beliau sebagai manager untuk Liverpool. Dia telah berjaya memenangi Champions League, FA Cup, League Cup, Premier League dan juga Community Shield, Super Cup, FIFA World Cup. Hanya Europa League je. Jadi kita teruskan kepada ni. Baik, kita tengok sebelum kita cerita Premier League, kita terus kepada EFL. Okey, EFL iaitu League Cup. Liverpool punya persembahan di League Cup. Okey, Liverpool sebagai juara bertahan kerana musim lepas Liverpool telah jaya memenangi piala itu kali ke-9. Jadi Liverpool masuk bertanding sebagai juara bertahan. Jadi pada third round, Liverpool bertemu dengan Derby County di Anfield. Kedudukan 0-0 sehinggalah full time dan terus ke penalti. Dan Liverpool berjaya menewaskan Derby County dengan 3-2 menerusi jaringan Harvey Elliott, saya rasa. Dan Liverpool terus mara ke fourth round, iaitu round of 16 lah. Betul, orang kata round of 16. Ketika di round of 16, malangnya Liverpool diundi bertemu dengan Manchester City di away di Etihad Stadium. Jadi Liverpool dan Jurgen Klopp terpaksa menurunkan hampir barisan terkuatnya untuk EFL Cup ini dan cuba untuk mempertahankan piala ini. Dan pada mulanya ia agak baik, tapi Liverpool tewas di tangan Man City 3-2. Jadi Liverpool telah pun tersingkir daripada EFL iaitu League Cup. Jadi Liverpool tidak berjaya untuk mempertahankan piala tersebut untuk musim ini 2022 dan 2023. Berakhir sudah untuk EFL, jadi kita terus kepada FA Cup pula. Ya. Liverpool juga sebagai juara bertahan FA Cup. Apabila musim lepas Liverpool telah berjaya menewaskan Chelsea di final dan berjaya memenangi FA Cup kali ke-8. Dan kali ini Liverpool bertanding sebagai juara bertahan juga dan bertemu dengan di third round. Bertemu dengan Wolves di Anfield. Agak mudah. Pada mulanya Liverpool fikir ianya agak mudah. Namun segala-galanya boleh berlaku dalam bola sepak. Liverpool mampu seri di Anfield dengan Wolves 2-2. Dan ini menyebabkan Liverpool terpaksa mengharungi perlawanan ulangan di Wolves untuk memastikan sama ada Liverpool mara atau tidak ke pusingan seterusnya. Manakala di perlawanan ulangan di Wolves, Liverpool berjaya menjaringkan gol kemenangan. Mengatasi Wolves dengan jaringan daripada Harvey Elliott, jaringan cantiknya, telah berjaya membawa Liverpool ke pusingan yang seterusnya di FA Cup. Namun Liverpool diundi di fourth round, diundi bersama dengan Brighton. Again, di away. Brighton musim ini dikatakan pasukan yang paling dapat mengadakan kejutan, paling pasukan yang suka melakukan kejutan yang besar dengan menewaskan big team. Dan Liverpool adalah pasukan yang tidak terkecuali daripada Brighton, di mana di FA Cup Liverpool telah pun tewas dengan Brighton dengan jaringan 2-1. Jadi mana Liverpool tidak berjaya mempertahankan piala League Cup dan juga FA Cup untuk musim 2022 dan 2023. Malang sekali nampaknya Liverpool dengan persembahan Liverpool yang hambar ini. Oh, lihat lagi satu. Liverpool pada bulan 1 Januari telah pun berjaya membeli seorang lagi pemain, iaitu Cody Gakpo. Dikatakan Cody Gakpo ini mungkin bakal menjadi pengganti untuk Roberto Firmino dan juga sebagai backup untuk striker Liverpool lah.
tapi kita tak tahu. Tapi Godi Gakpo ni adalah player daripada Dutch, itu Belanda, dan kita tengoklah persembahan mereka kemarin. Bagaimana pula dengan Carvalho? Carvalho jarang-jarang diberikan peluang. Namun jika kita perhatikan Carvalho punya persembahan agak tidak berapa menyalah lah, kerana dia bukan pilihan daripada Jurgen Klopp untuk setiap first 11. Sama dengan Kevin Ramsey dan dia melalui injuries, jadi jarang bermain. Arthur Miller juga yang di loan pun mengalami kecederaan, jarang bermain untuk Liverpool. Jadi manakala Liverpool sudah pun out daripada EFL dan FA Cup, jadi kita terus kita cerita pada Champions League. Liverpool diundi di kumpulan Champions League ini bersama dengan Napoli, Ajax dan juga Rangers. Liverpool ketika the first match di group stage mengharungi langkah kiri apabila tewas di Napoli dengan jaringan 4-1. Dan kemudian Liverpool, daripada kekalahan tu, Liverpool terus mengharungi kesemua perlawanan tanpa tewas dengan kemenangan kepada Ajax 2-1, kemudian kemenangan ke atas Rangers di Anfield 2-0, kemudian kemenangan ke atas Rangers di away dengan kemenangan besar di mana Mo Salah melakukan hat-trick untuk game itu dengan jaringan besar 7-1. Kemudian Liverpool tandang ke Ajax dengan jaringan 3-0, menang 3-0. Kemudian perlawanan terakhir Liverpool untuk penentuan di dalam group stage, Liverpool perlu menewaskan Napoli dengan jaringan yang lebih, iaitu sebanyak 3 untuk menjadi juara kumpulan. Tapi Liverpool berjaya menewaskan Napoli dengan 2-0, namun ini tidak cukup untuk Liverpool menjadi juara kumpulan. Jadi Liverpool mara ke round of 16 sebagai runner up dalam kumpulan Champions League Liverpool, dan diundi bertemu dengan juara bertahan pada musim lepas yang telah menewaskan Liverpool di final Champions League 2001-2002, iaitu Real Madrid. Liverpool bertemu sekali lagi dengan pasukan daripada Madrid untuk UEFA Champions League musim lepas dan musim ni. Dan kita dapat perhatikan pada first leg, Liverpool dengan penuh keyakinan, dengan permainan yang agak meyakinkan pada awal-awal minit apabila berjaya menjadikan 2 gol, jaringan daripada Darwin Núñez dan juga Mo Salah. Namun Real Madrid bukanlah pasukan yang biasa-biasa dan juga calang-calang. Mereka adalah juara bertahan. Mereka adalah juara Spain, juara Spanyol, jago Spanyol, dan menangi Champions League sebanyak 14 kali. Jadi ianya bukan suatu tugas yang mudah untuk menewaskan Real Madrid kali ini. Dan Real Madrid berjaya mendapatkan kedudukan 2-1. Kemudian di second half, Liverpool seolah hilang arah dan hilang punca, membolehkan Real Madrid menjaringkan gol dengan mudah sehingga dapat menewaskan Liverpool di Anfield sebanyak dengan scoreline 5-2 di first leg. Di second leg, Liverpool kalau nak mengharungi untuk pergi ke mara ke suku akhir, Liverpool perlu sekurang-kurangnya menjaringkan 3 biji ataupun 4 biji, which is di Bernabeu, which is something yang dengan persembahan Liverpool yang agak tumbang ambing pada musim ini, jadi tidak berapa yakin Liverpool boleh berjaya menjaringkan 4 biji gol di sana. Dan ternyata memang benar, kerana Liverpool tewas 1-0 di Santiago Bernabeu dan Liverpool telah pun disingkirkan daripada Champions League oleh Real Madrid sekali lagi. Maka dengan itu
Liverpool hanya memperoleh Community Shield saja untuk musim 2022-2023. Dan Liverpool dah tidak akan ada sebarang silverware selepas ini. Jadi terus kita pada Premier League. Adakah Liverpool berjaya mendapat top 4 untuk Premier League? Kerana itulah target Liverpool setelah tersingkir daripada kesemua piala-piala yang dipertandingkan. Jadi pada permulaan Premier League, kita akan perhatikan Liverpool bertemu dengan Fulham di away. Liverpool seri 2-2 di game tersebut, tetapi kita perhatikan di dalam game tersebut Darwin Núñez berjaya menjaringkan gol pertama di Premier League dan gol debutnya di Premier League. Dan juga Mohamed Salah berjaya memecahkan rekod, berjaya menjaringkan gol selama 6 musim berturut-turut di first game. Pemain EPL yang pertama menjaringkan setiap kali permulaan musim adalah Mo Salah. Rekod yang masih lagi tidak dipatahkan oleh mana-mana pemain Premier League musim ini. Jadi itu permulaan yang agak tidak berapa cantik untuk Liverpool apabila seri dengan Fulham bersama. Selepas itu Liverpool di Premier League ada banyak game yang best, game yang terbaik untuk Liverpool. Di antaranya berjaya mendapat jaringan terbesar untuk Premier League bila menewaskan Bournemouth di Anfield dengan jaringan 9-0 sehingga menyebabkan manager Bournemouth Scott Parker dipecat. Dan juga Liverpool berjaya mendapat kemenangan yang terbesar mengatasi musuh tradisi Manchester United di Anfield dengan minuman 7 Up. Ya, tidak percaya bukan? Liverpool berjaya menjaringkan 7 biji gol di Anfield. 7-0 menewaskan Manchester United dengan jaringan Cody Gakpo, kemudian Darwin Núñez, kemudian Mo Salah, kemudian Cody Gakpo, kemudian Mo Salah dan Darwin Núñez, dan akhir sekali dengan jaringan terakhir daripada Roberto Firmino. 7-0 Liverpool mengharungi perlawanan dan memenangi perlawanan tersebut, dan juga mereka mencatatkan sejarah kemenangan terbesar Liverpool ke atas Manchester United sebanyak 7-0 tanpa balas. Begitu juga rekod Manchester United telah berjaya mencipta rekod sebagai rekod tewas paling teruk apabila bertemu dengan Liverpool dengan jaringan besar 7-0. Namun malangnya itu saja rekod yang kita dibanggakan dalam Premier League untuk Liverpool untuk musim ini. Tetapi disebabkan Liverpool tewas di tangan klub-klub yang tidak sepatutnya Liverpool boleh tewas, iaitu boleh tewas di tangan Bournemouth away 1-0, tewas dengan Brighton 3-0, tewas dengan Wolves 3-0, dan paling yang teruk sekali Liverpool tewas di Anfield dengan Leeds United, pasukan yang agak struggle untuk mengelak daripada penyingkiran, tewas 2-1 di Anfield. Dari perlawanan-perlawanan ini yang menyebabkan konsistensi Liverpool tidak menjadi. Antara faktor-faktornya ramai fans mengatakan adalah Liverpool tidak membeli midfielder yang baru. Kerana Liverpool bergantung kepada midfielder yang telah pun aging seperti Thiago, Henderson, Milner, Fabinho. Sementara Liverpool tidak membeli midfielder yang baru, jadi Klopp terpaksa menggunakan midfielder ini dan mengharapkan midfielder yang baru seperti Curtis Jones yang cedera yang agak lama, dan juga kecederaan yang banyak berlaku terhadap Diogo Jota yang agak lama. Luis Diaz juga mengalami kecederaan yang agak lama setelah bertemu dengan Arsenal. Bila perlawanan tersebut Liverpool tewas 3-2 di away game. Luis Diaz terpaksa menjalankan pembedahan lutut
untuk dia kembali cegas. Jadi Liverpool banyak kehilangan upfront striker. Crucial dia di position adalah di bahagian hadapan dan juga di bahagian midfielder. Jadi dua tempat ini yang menyebabkan Liverpool jadi punca agak struggle untuk mengekalkan momentum konsistensi momentum kemenangan seperti yang diperoleh pada musim lepas. Dan sehingga itu menyebabkan Liverpool di akhir musim, Jurgen Klopp telah pun menukar sistem di akhir-akhir perlawanan, dalam 11 atau 10 akhir perlawanan, di mana Trent Alexander-Arnold dinaikkan sedikit ke bahagian midfield dan Konate dan Matip dan juga Van Dijk terpaksa cover untuk di bahagian kanan right back Trent, supaya Trent Alexander-Arnold dinaikkan sebagai midfield. Hasilnya agak berjaya, di mana Liverpool berjaya menangi perlawanan, menewaskan West Ham di away 2-1 dan berjaya menewaskan Leeds dengan jaringan besar 6-1. Liverpool teruskan momentum kemenangan dengan formasi baru dan juga taktikal terbaru ini dan tidak tewas. Namun segala-galanya sudah terlambat kerana Liverpool seri menentang Aston Villa di Anfield dengan 1-1 dan juga seri menentang Southampton di away di perlawanan terakhir dengan jaringan 4-4. Namun Liverpool cuba untuk mengejar top 4 dan mengharapkan di mana Newcastle dan juga Manchester United untuk drop daripada perlawanan seterusnya. Namun ianya tidak berlaku, di mana Manchester United dan juga Newcastle juga masih dapat mengekalkan kemenangan walaupun ada yang tewas. Namun tidak cukup untuk Liverpool dapat mengejar untuk kedudukan 4 terbaik. Jadi dengan itu, kedudukan terakhir pertama adalah Manchester City, kedua adalah Arsenal, tiga adalah Manchester United, 4 adalah Newcastle United. A surprise team yang telah pun jaya dibeli oleh Pak Arab pada musim lepas. Kini dia telah berada di top 4. Newcastle. Liverpool pula berada di kedudukan kelima, iaitu Liverpool layak di Europa League, di mana next season Liverpool akan bermain di UEL semenjak pada musim 2015-2016 bawah Jurgen Klopp, di mana ketika itu Liverpool berada di final, sampai ke final, dan namun tewas di tangan Sevilla iaitu King UEL, yang ketika ini dia telah menangi UEL sebanyak 7 kali UEL. Tapi pelik, kenapa Sevilla apabila main Champions League dia lemau? Okey, jadi kita tengok di akhir musim ni juga Liverpool agak sedih kerana terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain yang akan tamat kontrak dia pada musim akhir, iaitu pertamanya adalah Naby Keita yang telah pun tamat kontraknya pada musim ini, dan Liverpool telah mengadakan perlawanan terakhir ketika menentang Aston Villa dengan memberikan tribute untuk 4 player yang akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, iaitu pertama dengan Naby Keita, keduanya adalah James Milner, tiga adalah Ox, dan yang paling sadis, yang paling sedihnya adalah peminggian si senior kita, our number 9, iaitu Roberto Firmino, yang telah berada di Liverpool since 2015. 8 tahun berada di Liverpool, dan kita tengok ketika perlawanan terakhir betapa sedih dan pilunya Liverpool, Roberto Firmino meninggalkan, menitiskan air mata beliau untuk dia meninggalkan Liverpool. Dan Liverpool telah mengadakan tribute untuk keempat pemain ini, dan kita mengucapkan agar kesemua pemain-pemain Liverpool yang bekas-bekas player ini selamat maju jaya berada di tempat yang baru. Dan disitulah kedudukan Liverpool pada kita untuk musim ini. Liverpool berjaya mendapat tempat
ke Europa League dengan jaya mendapat ke tempat kelima. Jadi dengan harapan musim hadapan ni, musim terbaru, Liverpool dapat membeli satu pembelian yang baik dan Liverpool dapat mencapai persembahan yang lebih boleh bersaing untuk mendapatkan kembali kejuaraan Liga, dan juga dengan harapan dapat bersaing untuk dapatkan semua piala-piala yang dipertandingkan pada musim hadapan 2023 dan 2024. Jadi all the best untuk Liverpool, doa sama berjaya. Jadi itu sajalah yang saya boleh rumuskan untuk pada Liverpool untuk musim ini. Jadi insyaAllah kita akan boleh berjumpa lagi untuk the next season. Apa-apapun, for all Liverpool fans, you never walk alone. Okay? Assalamualaikum.